Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliyai ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita menyambung kembali pembacaan kitab Tahzib Syuruh As-Sanusiyah yang ditulis ataupun yang disusun oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Jadi kita sambung perbincangan pada malam ini dalam kitab dalam bab ba'du ma yastahilu 'ala Allah azza wa jalla, iaitu sebahagian daripada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi iaitu kita sambung pada muka surat 103. Okey, 103. Au ma'a zuhuli au ghaflati au bi ta'lili. Saya tulis sikit dah. 100 muka surat 103. Okey. Muka surat 103. Okey, itu berkenaan dengan au ma'a zuhuli awil ghaflati au bita'lili. Pada muka surat 103. Wa yastahilu 'ala Allah Ta'ala az-zuhul wa huwa ghaibubah syai'in ba'da ilmi bi, iaitu lupa terhadap sesuatu yang mana dah diketahui. Jadi zuhul ni adalah lupa, itu mustahil kepada Allah SWT, itu bersifat dengan lupa. Wa yastahil 'ala Allah Ta'ala ghaflah hala ijadihi. Al-ghaflah ia adamul ilmi bi syai'in mutlaqan. Ghaflah ni lalai, iaitu tidak mengetahui tentang sesuatu secara mutlak. Maksudnya dia tak tahu langsung. Macam kita ghaflah, dan kita tak tahu apa yang berlaku di belakang kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku di tempat yang jauh daripada kita. Itu adalah makna ghaflah. Jadi ada Allah SWT ini tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan ataupun ilmu Allah SWT. Ai innahu yastahilu 'ala Allah an yujada syai'an minal alam ma'a ghaflati aw zuhuli, iaitu mustahil pada hak sifat Allah SWT ini, pada hak Allah Ta'ala ini mengadakan sesuatu yang terdiri daripada alam, iaitu alam itu adalah ma siwallah. Alam dalam istilah mutakalimin iaitu merujuk kepada ma siwallah. Ma'a ghaflati aw zuhuli, berserta dengan lalai dan juga lupa. Okey. Kemudian wa yastahil 'ala Allah Ta'ala ijadu syai'in minal alam bi ta'lili bi an yakuna zatuhu ta'ala illatun fi ijadi makhluqati min ghairi iradati wal qudrati fal qailu bi ahlul illah minal falasifah. Okey, begitu juga mustahil ke atas Allah SWT ini mengadakan sesuatu daripada alam dengan ta'lil, iaitu dengan illah, bertujuan bi ay yakuna zatu ta'ala, yang mana zat Allah SWT ni adalah illah bagi mengadakan sesuatu daripada makhluk min ghairi iradah, dengan tanpa iradah, dan juga qudrah. Sebab ta'lil ini kenapa tidak disertakan dengan illah? Sebab ta'lil ini dia akan melemahkan pada sifat iradah dan juga qudrah Allah SWT. Sebab Allah nak buat sesuatu kena ada illah. Macam kita nak buat sesuatu sebab kita nakkan benda tersebut ada manfaat. Jadi itu adalah illah. Jadi kita tidak bergerak dengan iradah dan juga qudrah Allah Subhanahu wa taala. Fal qailuna bizalika, dan demikian orang yang mengatakan demikian adalah ahlul illah minal falasifah. Sebab mereka ini menjadikan qanun illiyah itu kepada Allah SWT. Kita meletakkan qanun zati ataupun qanun daripada qanun aqliyah tadi, seperti qanun zatiyah, qanun illiyah, qanun adam tanaqud, qanun huwiyah, qanun as-salis marfu'.
Itu adalah konon-konon yang kita sepakati, tetapi pada perkara tersebut kita tidak meletakkan konon tersebut kepada Allah SWT. Allah terkecuali. Tapi ahli falsafah tidak, mereka juga mengenalkan konon ini kepada Allah SWT. Wa haqiqatul ilmi indahum ma ya'ti minha fi' duna tarki min ghairi tawaqqufi 'ala wujudi syartin wala intifa'il ma'na. Illah bagi mereka ini adalah sesuatu yang datang daripada perbuatan duna tarki, dengan tanpa meninggalkan, min ghairi tawaqqufi, dengan tanpa melihat kepada wujud syarat ataupun intifa'ul mani'. Misal zalika fi syahid, seperti mana harakatul isba'. Kan, sebab mereka mengatakan, okey, ini poin yang penting dan banyak dibahaskan dalam kitab-kitab kitab fiqh yang besar, iaitu bagaimana mereka nak jelaskan alam ini, sudur alam ini ataupun munculnya alam ini daripada Allah, ataupun penciptaan alam itu daripada Allah SWT. Jadi mereka menjelaskan dengan perumpamaan, mengatakan gerakan cincin yang ada pada tangan. Maksudnya sekiranya kita menggerakkan tangan kita, jari kita, maka secara automatik cincin tersebut juga bergerak. Jadi gerakan cincin tadi bukan digerakkan oleh kita, tetapi dengan sebab kita menggerakkan tangan, maka cincin tadi turut bergerak. Jadi begitulah mereka umpamakan ciptaan Allah, ciptaan selain daripada Allah ini ataupun al-alam ini begitu. Seperti harakat gerakan tangan, gerakan jari, fa inna illatul harakah, dia adalah merupakan illah bagi harakat khatim, khatam, apa, cincin, khatam tu yang khatam nubuwah ataupun khatam sesuatu. Ini khatim, cincin. Wa yalzamu min harakatil isba', jamak pada subu'. Okey. Jadi harakat pergerakan jari tadi adalah pergerakan bagi cincin tersebut. Wa min adamiha adamil harakatil al-khatim. Jadi ketiadaan gerakan tadi ataupun ketiadaan gerakan jari, maka membawa kepada ketiadaan gerakan bagi cincin tersebut. Wa hadza indahum, inilah mazhab mereka. Jadi sebab itu ahli falsafah mereka mengatakan di situ hubungan alam dengan Allah adalah hubungan illah wal ma'lul. Sebab itu mereka mengatakan Allah ni adalah illatul ula. Wa amma 'inda ahli al-haq fa harakatul khatim ma'al isbi' jari makhluqani lillahi ta'ala. Okey, bagi ahli haq, iaitu ahli sunnah wal jamaah, ahli haq ni dia adalah satu istilah yang umum bagi pengikut Maturidi, Asy'ari dan juga ahlul hadis, dan juga sebahagian daripada ahli falsafah yang berpegang kepada kebenaran pada ahkamul aqliyah. Jadi ahlul haq ini adalah satu istilah yang besar sebenarnya. Payung ahlul haq dia adalah payung yang besar. Jadi siapa yang berpegang kepada kebenaran haqaiq yang diperolehi daripada adillah aqliyah yang muttafaqah, iaitu adalah aqliyah yang tidak ada mukhtalaf di sana, yang disepakati oleh semua orang, seperti al-juz al-kull akbar min al-juz, semua itu lebih besar daripada sebahagian. Al-kull kemudian satu ada nisfu isnain, wahid nisfu isnain. Jadi banyak lagi ahkamul aqliyah ni yang muttafaqah. Jadi mereka yang ahlul haq ini berpegang kepada sebab itu dalam kita nak berhujah dengan golongan yang tidak berpegang kepada ahkamul aqliyah ni cukup susah. Sebab floor dia tak sama. Floor maksudnya floor di sini adalah apa panggil, musallamat, maksud benda-benda yang disepakati itu tidak sama. Jadi sebab itu tidak jumpa jalan penyelesaian. Dan kalau tuan-tuan perasan debat di antara ataupun konflik di antara golongan Asy'ariyah, Maturidiyah dan dengan golongan puak Wahabi, contoh puak Wahabi ataupun Hasyawiyah ini tidak akan berakhir. Sebab apa? Sebab tidak ada flow yang menyatukan kita, tidak ada unsur-unsur yang disepakati. Dan kita tahu ini bercanggah dengan
ahkamul aqliyah ini bercanggah dengan wajibat, ini bercanggah dengan benda-benda yang mustahilat. Ini membawa kepada butlan dan sebagainya. Mereka tak terima benda tersebut. Sebab kalau orang yang cerdik, orang yang menerima kebenaran tersebut, maka dia akan faham benda tersebut. Dia macam ni. Dia kalau nak faham ahkamul aqliyah ni macam mana? 1+1 mesti 2. Dia mesti 2. Tapi mereka kata tidak. Bukan 2. Dia bukan 2. Dia 3, 4 ataupun 5. Jadi kalau orang yang macam ni kita dapati, sukarlah untuk kita nak bincang perkara-perkara yang lebih besar lagi tentang 200 tambah 100 ataupun pembahasan matematik yang lebih rumit lagi. Jadi kalau musalamat ini, benda-benda yang mabadi ini mereka tidak menerima. Jadi sukar untuk kita nak berdebat dengan mereka. Akhirnya mereka bawa jalan mereka, kita bawa jalan kita. Macam itulah akhirnya. Kecuali bila datang ada kesedaran pada diri mereka, rupanya mereka dalam kesalahan. Seperti berlaku pada Yusuf, Qadi Yusuf apa tu yang Mak Saleh tu, American India tu, yang dah bertaubat daripada. Jadi kalau macam mana nak jadikan orang Wahabi ni kembali kepada jalan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mereka kena menerima ahkamul aqliyah, menerima mabadi aqliyah yang disepakati. Yasir Qadi, terima kasih. Jadi barulah. Jadi kalau kita tengok, kalau kita interview, hatta saya tengok Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahid, maaf, Syekh Abdul Wahid tu yang dia buat banyak video-video tentang bagaimana dia bertaubat daripada aliran Salafi, dan bila mana dia belajar dan juga mengenali tentang ahkamul aqliyah ini. Okey, jadi bila ada ahkamul aqliyah ni, barulah kita ada titik ataupun satu benda yang boleh buat measurement kepada setiap ukuran bagi setiap pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh setiap orang. Jadi sebab tu Imam Ghazali namakan sebagai mi'yarul ilmi, mizanul ilmi dan sebagainya, mihqaqun nazar. Itu kalau kita tahu ilmu mantik secara keseluruhan lah. Tetapi dalam ilmu mantik itu dia ada dinamakan sebagai qawaid aqliyah. Jadi itu yang berlaku, ya. Sebab tu saya tengok, kalau selagi mana golongan ini tidak menerima tentang mabadi aqliyah ataupun qawaid aqliyah, maka kita tidak ada jalan keluar daripada konflik tersebut. Sehinggalah pada hari kiamat. Dan saya dah meneliti perkara ini telah lama, dan saya dapati itu punca dah. Punca maksudnya kepada isu-isu yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai adawatul muhakkamah, dan elemen-elemen yang menjadi penentu kepada penentu kepada kebenaran sesuatu qadiyah ataupun sesuatu pegangan ataupun sesuatu pendapat. Sebab bagi kita dalam tentang perkara yang berkaitan dengan ahkamul aqliyah ini, dia adalah al-musib itu adalah wahid, ataupun kebenaran al-haq itu adalah wahid, ghair muta'addid. Sebab kebenaran itu satu dan bukan berbilang-bilang. Sebab itu kita tengok ada sebahagian kita yang keras dalam menegakkan ahkamul aqliyah, ada yang fleksibel dan ada yang boleh bertolak ansur. Bagi saya ada aspek yang kita boleh bertolak ansur, ada aspek yang kita perlu keras, supaya kita tidak menukarkan kebenaran itu dengan kebatilan. Macam contoh 1+1, semua tamadun manusia kata 2, kan? Tak ada tamadun yang kata 3. Maka yang kata 3 itu adalah orang yang gila, ataupun orang yang mukabir, orang yang sombong, orang yang engkar tentang kebenaran. Jadi kita tahu, dia ni ada masalah otak dia. Jadi begitulah seolah-olah bagi ahkamul aqliyah yang lain. Macam contoh, Allah itu bukan jismiyah, Allah itu ghair mutahayyiz, Allah itu tidak mengambil ruang, Allah itu tidak bertempat, contohnya. Itu antara qawaid aqaid yang kita katakan sebagai mesti ketepatan itu mesti betul. Dia tidak ada Allah ni tak duduk di arasy, duduk di sekian-sekian. Bukan begitu. Dia adalah minal qat'iyat, ya. Cuma bila mereka berpegang, okey, kita tanya kenapa beriman kata Allah berada di atas arasy. Sebab kami berpegang kepada zahir nas begitu. Okey, jadi kita maafkan dia lah sebab dia pegang kepada zahir nas.
Jadi sebab itu ada aliran yang kita temui, iaitu aliran tafwid, yang mana diterima pakai dalam hatta Imam Sanusi juga tidak mengkafirkan orang ataupun tidak membid'ahkan orang yang beriktikad dengan zahir nas. Maksudnya ma'fu anhu. Dalam bab tu ma'fu anhu sebab ada nas. Jadi kalau dia nak faham, kalau dia nak tafsir lebih, itu yang masalah sekarang ni. Kalau orang awam yang dia beriman kata Allah berada di atas arasy contohnya, tidak ada masalah dia beriman demikian dengan sebab zahir ayat, maksud dimaafkan. Tetapi yang jadi masalahnya, dia jadikan i'tiqad dia itu sebagai i'tiqad yang benar dan menyalahkan orang yang tidak berpegang kepada i'tiqad tersebut. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebab tu kita tengok pada zaman Rasulullah SAW, atau hadis Jariyah, dia tanya aina Allah, dia tunjuk kat langit. Jadi sebab dia hanya beriman untuk diri dia seorang, itu tidak masalah. Tapi bila jadi masalah, ada bukan Syekh Sahid Wahid, Syekh Sahid Wahid, Dato' ni Syekh Wahid, boleh buka kat YouTube. Nanti saya bagi link. Dia cakap Arab, tapi dia ceritalah bagaimana dia boleh jadi salafi dan bagaimana dia bertaubat daripada jadi salafi. Jadi kembali kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun ahlul hadis. Okey. Itu kalau kita nak timbang panjang. Jadi istilah ahlul haq ini bukan kita nak monopoli. Dia bukan monopoli tuan-tuan. Dia macam ni. Ahlul haq ni macam contoh persatuan orang pencen lah. Kan? Bila umur 65 aja pencen. Dia tak kisahlah dia daftar ke tak daftar ke. Jadi itu dia. Jadi ahlul haq ini bila dia pegang dengan qawaid akliyah yang muttafaqah ini, yang minal qat'iyat, dia adalah sebahagian daripada ahlul haq. Jadi ahlul haq ni dia ada floor dia. Maksudnya ada ruang, ada benda yang disepakati dan dia pun berbincang. Maksudnya kalau nak bincang apa-apa, ini kita punya prinsip kita. Kalau kita main bola kan, nak gelecek kat mana tak apa. Tapi undang-undang dia macam ni, bola tak boleh sentuh. Bola tak boleh sentuh dengan tangan. Kalau bola keluar daripada padang, out. Kalau kasar kena cut dan sebagainya. Itu saja. Maksudnya ada qawanin yang disepakati. Maksudnya kalau kita nak main bola, kita kena ada undang-undang yang disepakati oleh kedua-dua pihak. Jadi kalau orang kita main bola, orang tu main rugby, lawan kita main rugby, jenuh lah kan. Kita dah gelecek-gelecek bola, dia tangkap bola kita, dia bawa bola kita dengan tangan. Jadi itulah perumpamaan apabila kita berbincang dan juga berbahas dengan golongan ini. Jadi sebab itu Syekh saya dia sebut, dia kata susah sebenarnya kita nak kembali, kalau kita nak menjadikan munazarah itu atau perdebatan itu sebagai jalan keluar kepada permasalahan konflik di antara puak-puak Salafi Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ari dan Maturidi ataupun Ahlul Hadis. Susah dia sebab dia pun tidak sepakati tentang undang-undang tadi. Undang-undang yang perlu disepakati oleh kedua pihak. Jadi cara dia macam mana? Dia kata melalui ta'lim, iaitu kita kena mengajar, terus mengajar supaya generasi yang akan datang ni tahu tentang asas-asas akhlak ini. Jadi dan juga mereka pun akan sedikit lama makin sedar sebab tidak ada hukuman bagi mereka kecuali kita hanya mengajarkan kepada mereka, seperti mana kata Syarustani dalam kitabnya at-taswib fi ahkamul aqli. Kita membetulkan kesalahan sekiranya berlaku dalam ahkamul aqli, dan juga at-takfir fi ahkamul syar'i, dan kita mengkafirkan sekiranya berlaku kepada kesalahan dalam hukum syarak. Macam engkar hukum syarak lah, engkar kewajipan solat, engkar kewajipan zakat, engkar kewajipan haji dan sebagainya. Itu kita takfir sebab dia menyanggahi benda-benda yang qat'iyat daripada sudut syar'iyat. Tetapi kalau dia engkar dalam ahkamul aqli, contoh dia kata Allah ni mutahayyis, Allah ni mengambil ruang dan sebagainya, Allah berada di atas arasy, maka tugas kita hanya konsultan saja. Kalau buat contoh dulu di Malaysia kita ada pusat pemulihan akidah PPA masa golongan Arkam tu. Macam tu lah. Maksudnya kita bukan penjara, kita karantinkan mereka, kemudian kita jelaskan sehinggalah mereka nampakkan kebenaran tersebut.
Dia macam kita nak pulih. Kalau budak sekolah kita ajak 1 tambah 1, dia kata 3. Nak buat macam mana? Takkan nak rotan dia, kan nak sebat dia. Tak boleh. Kena ajar sampai dia faham lah. Kita ambil ni. Dia nampak ni pen. 1 tambah 2 jadi tambah 2, 1 tambah 1 jadi 2. Tak, dia kata 3 juga. Itu kesalahan yang fatal. Maksudnya kita kena ajak lagi lah. Carilah perumpamaan lain ke apa ke sehingga mereka jalan. Jadi sebab itu konflik antara ahli sunnah wal jamaah ini dan juga salafi wahabi ini, saya nampak tidak ada jalan lain kecuali dengan mengajar dengan ilmu, dengan ilmu. Syekh ulang ketiga kali, ta'lim. Okey. Sebab tu kita tengok debat terang mana pun tak akan selesai masalah ni sebab mereka tidak bersepakat tentang hal itu. Okey, fa'inda wa amma 'inda ahli al-haq, dan di sisi ahli al-haq fal harakat al-khatim ini gerakan cincin tadi bersama dengan al-isba' dengan jari makhlukani adalah dua makhluk bagi Allah SWT. Wa huma mutalazimani wujudian, mereka ni adalah talazum wujudian diijadillah dengan wujud Allah SWT. Mutalazimani wujudan, maksudnya kewujudan tempat itu adalah bersifat talazum. Maksudnya bila jari bergerak, cincin bergerak, itu adalah talazum. Waqad okey. Biijadillah dengan ciptaan Allah. Kita baca yang perenggan yang bawah tu. Okey, walaysa harakat al-isba' khaliqan li harakatil qalbi. Dia itu bukan gerakan tangan tadi, gerakan jari tadi adalah pencipta kepada gerakan jari tadi. Wala aks, bukan sebaliknya. Bal huma mutalazimani wujudian. Kedua-duanya itu adalah talazum. Hubungannya adalah talazum. Bila bergerak jari maka bergeraklah cincin tadi. Bukannya gerakan jari itu yang menjadikan gerakan cincin. Jadi ahli falsafah dia tak faham macam tu. Dia faham gerakan jari inilah yang menjadikan gerakan cincin tadi. Jadi dia macam ni, macam mana boleh timbul perbahasan tersebut? Okey, pertama dia kata macam mana alam ini muncul daripada Allah SWT. Sebab dia kata bila Allah tidak mencipta tentang juziat, maka dia kata alam ini terjadi dengan ma'qul awal, uqul awal, uqul thani, uqul thalith, uqul rabi', uqul khamis, sehinggalah uqul asyarah. Masa tu barulah wujud alam. Jadi kefahaman mereka ini dibuat berdasarkan kepada khayalan mereka. Mereka tak ada bukti pun. Tidak ada bukti, tidak ada dalil, hanyalah khayalan. Sebab itu ditolak pegangan tersebut. Bukan ditolak sebab mereka ini nama ahli falsafah. Okey, panjang pula bab ni Tapi ini perbincangan yang rumit. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh faham benda ni, alhamdulillah. Maksudnya cerdik lah. Maksudnya cerdik sebab benda ni perlu mengambil masa yang panjang untuk nak faham. Maksudnya macam mana alam itu di sisi ahli falsafah, mereka fikir macam mana alam itu muncul daripada Allah SWT. Itu bukan dengan Allah menjadikan benda tersebut, tetapi gerakan ataupun ilah yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT untuk maka terbentuklah alam tersebut. Jadi sebab itu bagi mereka mengisbatkan kata alam ini qadim, dan sama ada qadim zamani ataupun qadim zati. Itu dua mazhab. Okey, wa qad yatasamahu ba'du fa yutlaqu ala hadhihi ismu sabab wa yuridu sabab adi bi makna mulazim la mu'athir. Tapi yang bagi kita ini adalah kita mengatakan okey, dah sebahagian pula mengatakan, maksudnya sebahagian pula mengatakan mereka menggelarkan yang salah satu daripadanya itu dengan ismul musabab wa yurida bihi, dan dia bermaksud sebab iaitu sebab adi bermakna mulazim la muasir. Ini sebahagian daripada ahli falsafah yang mu'tadil. Wa radda ahlu sunnati, dan ahli sunnah mengkritik ataupun menolak pandangan ahlul illah ni, iaitu ahli falsafah, sebahagian ahli falsafah. Faqala lahum in kuntum zatun qadimatun yalzamu qidamul alam li anna al-ma'lum yata'akhkharu 'an illatihi fa in qultum hadith fa yaftaqiru ila fa'al
wal fa'il la yakunu 'indakum illa 'illah wa hakaza fa yalzamu dawal tasassuli atau tasassuli wa huma muhalani. Jadi ini yang kita hujahkan kembali. Sekiranya kamu mengatakan zat yang qadimah itu yalzimu qidamul alam, menyebabkan lazimnya alam itu qadim, li anna al ma'lul la yata'akhkhar, kerana ma'lul ini tidak berakhir ataupun tidak terlewat daripada ilahnya, macam harakat yad dengan harakat cincin dengan gerakan tangan tadi. Cincin tak ada nak tunjuk. Jadi menyebabkan di situ kita tidak terakhir langsung, maka mereka memutuskan kata ini adalah qidam. Alam itu adalah qidam. Okey. Tuan-tuan kena bayangkanlah, cincin itu adalah alam. Cincin itu adalah alam. Okey. Jari itu adalah apa panggil Allah SWT. Okey. Jadi hubungan macam tu. Okey. Jadi kita tolak wa in qultum hadis fa yaftaqir. Dia kata sekiranya dia ada hadis, maka dia memerlukan kepada fa'il. Wal fa'il la yakunu 'indakum illa 'illah hakaza. Dan dia kata fa'il juga tidak demikian kecuali bentuk yang macam tu jugalah. Maksudnya siapa yang menggerakkan benda tersebut, siapa yang menjadikan benda tersebut, ilah tersebut, maka membawa kepada daur. Maksudnya ilah A menjadikan ma'lul B, dan ma'lul B menjadikan ilah A, ataupun tasalsuli. Tasalsuli rantaian yang tiada penghujung. Maksudnya ilah A dijadikan oleh B, ataupun ilah A, ilah satu jadikan ilah satu, ilah satu jadikan ilah dua, ilah dua jadikan ilah tiga, dan sehinggalah malan nihaya. Okey, wa huma muhal, ini adalah perkara yang mustahil. Jadi sebab itu antara kaedah kita nak menolak pandangan tersebut, bukan kita menolak dengan sebab mereka ini bercanggah dengan pandangan, tetapi kita nilai pandangan mereka tadi dengan qawaid akliah yang kita sepakati tadi. Jadi sebab itu saya nampak dekat Malaysia ni, sebahagian asatizah kita bila mengajar mereka menolak secara ijmal, maksudnya kritik secara ijmal dan tidak secara tafsir. Kalau tahu ahli falsafah ni tak betul ya, salah lah. Tapi tidak menjelaskan kat mana salah mereka, bagaimana kaedah atau bagaimana ahkam akliyah itu menjadi muhakkamah ataupun menjadi penghukum kepada akwal mereka, menentukan sama ada salah ataupun betul. Jadi itu saya nampak ada khalal sedikit. Jadi bila kita buat macam tu, kita tidak mendidik masyarakat ataupun tidak mendidik pelajar untuk berfikir tentang kenapa pandangan ahli falsafah ini ditolak. Kalau mereka tahu, maksudnya okey, nanti sebab apa penting benda ni? Sebab bila mereka tahu dia bertolak sebab ia bercanggah ataupun membawa kepada tasasul dan juga tasasul dan juga daud. Jadi bila mereka tahu, jadi bila datang ahkam yang lain, maksudnya datang akwal yang lain ataupun pendapat-pendapat yang pelik yang lain lagi, mereka juga mudah untuk nak menolak menggunakan akwal ataupun ahkam akliyah ini ataupun qawaid al-muhakkamah ini. Itu maksud saya. Okey, jadi saya takut dia jadi macam takhlid tau. Okey, kita kritik falsafah sebab apa? Sebab Imam Ghazali kritik. Jadi macam seolah-olah macam mereka macam kita tanya, kenapa kamu tolak ilmu kalam? Sebab Ibn Taymiyah menolak ilmu kalam, maka aku tolak ilmu kalam. Itu bukan hujah Syekh. Itu taklid. Dah lah taklid. Nak rot orang tapi taklid pula. Hujah taklid ni adalah hujah yang paling dangkal, hujah yang tak boleh pakai. Maksudnya tak ada dalam disiplin ilmu adab al-bahsi wal munazarah dengan mengatakan aku menolak ilmu kalam dengan sebab Ibn Taymiyah menolak ilmu kalam. Jadi kena tahu sebab apa Ibn Taymiyah ilmu kalam, kena tahu ilah dia. Kena wajah istidlal dia. Apa bentuk istidlal Ibn Taymiyah sehingga beliau menolak ilmu kalam. Itu spesifik. Jadi kebanyakan kita Salafi yang ada kat Malaysia ni, mereka dalam berhujah, mereka bertaklid pula kepada hujah yang lain. Contoh, kenapa tolak mantik? Ibn Salah tolak mantik, aku pun tolak mantik. Jadi itu bukan hujah. Macam ni dia macam contoh macam apa? Ayat Quran kata macam mana? Kenapa kamu sembah ni? Dia kata sebab tok wan aku sembah. Cucu-cucu nenek-nenek kami sembah dulu. Itu bukan hujah tuan-tuan. Itu emosi, itu bias. Okey. Wa yastahilu 'ala Allah, kita baca lagi sikit an yujida syai'an min al-'alam bit-tab'. Dan mustahil ke atas Allah SWT untuk menjadikan sesuatu daripada alam ini dengan secara
semula jadi. Wa haqiqatu tab'i indahum ma ya'ti min fi'li duna tarki ma tawaqqufi 'ala husuli syatin aw intifa'il ma'ni. Okey. Iaitu datangnya suatu perbuatan dengan tanpa tarki, meninggalkan, ma'a berserta dengan tak terjadi berlaku benda tersebut, ma'a tawaqqufi 'ala husuli, dengan bersandarkan kepada ataupun memerlukan kepada usul syarti, terhasilnya syarat, dan juga intifa'ul mani', iaitu menafikan mani'. Iaitu ternafinya mani'. Mani' ni yang mencegah lah. Maksudnya kalau contoh hubungan di antara bakar dengan kertas dengan api. Bila kertas dengan api bertemu, maka akan terbakar. Itu bitabai. Tetapi sekiranya ada balal, ada kelembapan, air sebagainya, kertas tak terbakar. Jadi itu bitabai. Kita nak faham apa perbezaan illah dengan bitabai. Okey, kat sini saya bagi contoh. Misal zalika fi syahid, seperti dalam realiti kita, an-naru ma'al ihtiraq, api dengan pembakaran. Fa innan nara tabi'atuha ihraq. Dia api ini tabiatnya adalah membakar. Walakin tatawaqqafu ala husul syarti, tetapi mestilah bersandarkan kepada syarat, iaitu huwa mumasah. Mesti ada persentuhan. Maksudnya kalau jauh tak terbakar, tapi kena dekat, maka dia terbakar. Wa intifa'ul mani', dan ternafinya pencegah atau penghalang, iaitu balal, kelembapan tadi. Wa idza hasala syarat fi ma la yazal wujida alam min ghairi iradah fala yalzimu qidamu alam. Dia tu sekiranya terhasil ini dengan syarat, maka la yazal wujud alam min ghairi, maka wujudlah alam ini dengan tanpa iradah, wala yalzimu qidamul alam, dan perkara ini tidak membawa kepada qidamul alam. Jadi itu cara dia. Bukan Allah Taala jadikan alam ni bitab'i. Sebab ahli falsafah ni dia ada satu bahagian daripada satu mazhab dia, tabi'iyun. Mereka ni tabi'iyun, yang mana mengatakan semua ahkam yang berlaku di atas muka bumi ini adalah secara tabak, secara semula jadi. Ini banyak ahli-ahli sains yang lain. Maksudnya ahli-ahli sains moden juga berpendapat demikian. Okey. Faqala lahum ahli al-sunnah in qultum mani' qadim. Di atas sekiranya kamu mengatakan al-mani' itu, yang pencegah itu adalah qadim, lazima alla ya'dim di istihalati adamul qadim, maka dia kata maka akan berlakulah la yan'adim, tidak ada berlakunya kemustahilan terhadap adamul qadim, fala yujidul alam, maka tidak terdapat ataupun tidak wujudlah alam ini. Wa idza qultum, sekiranya kamu kata hadis, sekiranya kamu katakan ianya adalah hadis, fa yahtaju ila al-mani', maka perlukan kepada penghalang tadi. Fihi, maka sebelumnya fayalzamu tasalsuli, maka akan melazimkan tasalsul, ini adalah muhal. Okey. Jadi antara kaedah akal yang kita kena faham di sini, iaitu masabata alaihi al-qidam istihalata ataupun istihalatu adam. Sesuatu yang telah sabit ke atasnya qidam, maka mustahil dia akan adam. Maksudnya sesuatu yang dah qadim, yang telah kekal ataupun yang sedia ada, maka mustahil ke atasnya adam. Macam saya lah, saya wujud, maka sesuatu yang telah wujud, maka mustahil dia akan tiada. Maksudnya seorang tu bila dia contoh kita ada dua bekas yang kosong, dua bekas ni, dua bekas ni, okey, satu ni, okey, bila kita buang tauk bola, maksudnya bekas ni tertutup lah, dia ada dua lubang saja dalam satu kotak tu. Okay, bila kita lambung bola dalam kotak tersebut, maka akan masuk sama ada bekas A ataupun B. Begitu kaedah dia. Ini adalah merupakan implikasi daripada qaid akliyah, naqidani la yajtabi'ani, ataupun as-salis marfu'. Okey. Wa amma syart fala yakunu illa hadisan ala qawli fa yahtaju ila syarat akhar, kadzalika syartu yahtaju ila syarat fa yalzimu tasassuli wa yantafi alam wa huwa muhal. Itu syarat juga, maka tidak terjadi syarat tersebut kecuali ianya adalah hadis. Dia mesti hadis ala qawlihim fa yahtaju ila syarat, dan dia perlukan kepada syarat yang lain sehinggalah berlaku tasassuli. Itu cara kaedah kita menolak pendapat ahli falsafah yang mengatakan bit tab'i. Wa idza batala illah wa tabi'ah
ta'ayyana anna Allah, dia apabila terbatalnya illah dan juga tabi'iyah yang kita bincang tadi, dengan ayat itu Allah tidak menjadikan alam ini seperti mana melalui illah ataupun bitabai, maka telah ta'ayyana maka telah tentulah ataupun telah pastilah anna Allah Ta'ala fa'il, Allah ini adalah fa'ilun la bi ikhtiyar, dengan ikhtiyar dan juga qudrah dan juga iradah. Wa qalu bi ta'li wa tabi'ah batil bil ijma'. Okey. Wal qauluhum inna an-nar tabi'atuha ihraq batil bil ijma'. Itu begitu juga pandangan mereka mengatakan api ini membakar secara semula jadi. Jadi istilah semula jadi itu yang kita kena faham. Jadi kalau contoh kita menggunakan alam ini berlaku dengan semula jadi, iaitu merujuk kepada Allah SWT. Bukan kita kata bila kita alam ini semula jadi, iaitu merujuk kepada semula jadinya ahli falsafah, iaitu seperti berlaku alam ini seperti mana Allah ilah, Allah itu adalah ilah, khatim itu adalah alam. Jadi Allah hanya menggerakkan ataupun Allah itu adalah ilah kepada alam, bukan menciptakan. Hubungannya bukan hubungan ijad. Okey, kalau boleh faham ni alhamdulillah. Wa qawlum innan nar tabi'atu batil bi ijma'. Okey. Jadi pendapat mereka mengatakan api ini membakar secara tabiahnya, batil adalah batil bi ijma'. Indeed la fa'il Allah, kerana bagi kita Allah itu adalah salah satu-satunya fa'il, pembuat. Wa fa'il mukhtar, yang mana dia ini adalah yang mukhtar. Mukhtar ni tidak terpaksa lah, maksud dia boleh buat pilihan benda tersebut. Okey, faham Itu perbezaan dia antara jadi saya nampak pandangan ini, ahli falsafah ni wujud dalam pemikiran ahli-ahli sains ataupun ahli-ahli fizik moden, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Okey, wa kadzalika, muka surat 106, wa kadza yastahilu alaihi, tak dah habis. Kita buang masa banyak dekat situ. Okay, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala jahlu ma fi ma'nahu bi ma'lum lima. Okey, wa yastahilu jahlu alaihi ta'ala, dan mustahil jahil ke atas Allah SWT, wa huwa diddul ilmi. Muka surat 106, wal jahlu qisman, murakkab wal basit. Okey, jahil ni ada dua, murakkab dan basit. Jadi ini satu istilah yang kita sangat fahamlah. Ini untuk ulanglah. Fal haqiqatu murakkab, apa itu murakkab? Jahil murakkab itu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi, iaitu dia mengetahui sesuatu tetapi bercanggahan dengan realiti, maksudnya kebenaran. Itu dipanggil sebagai jahil murakkab. Okey, wa huwa an yajhala syai'a wa yajhala jahlahu bihi. Dahlah dia jahil tentang sesuatu tersebut, kemudian wa yajhalu, dan dia jahil tentang kesalahannya. Fa huwa murakkab minal jahlaini, dia tersusun daripada dua bentuk kejahilan. Wal basit, apa itu basit? Ay yajhala syai'a wa ya'lamu annahu jahilun bihi. Dia tahu, dia tak tahu benda tersebut. Jadi dia hanyalah basit saja. Wa haqiqatu adamul ilmi bi syai'in fi ma sya'nahu an ya'lama. Dan juga hakikatnya adalah adamul ilmi bi syai'in, iaitu tidak mengetahui sesuatu, fi ma sya'nuhu, dengan keadaannya, an ya'lama. Tapi dia tahu, kata dia tak mengetahui benda tersebut. Contoh nak bagi faham murakkab ni, macam contoh dia tu disebut Jepun. Dia kata Jepun ini adalah sebuah sebuah pulau contohnya, bukan sebuah negara. Jadi dia dah tak tahu Jepun tu apa, kemudian dia tak tahu pula apa yang dia pegang itu adalah bercanggahan dengan fakta. Macam sebagai orang, kita tahu, contoh orang tanya kita, Muhammad duduk di mana? Muhammad duduk di sekolah. Tapi kita tahu, pandangan kita, dia tak duduk di sekolah, tadi nampak dia dekat pasar, tapi saya sangka dia duduk di sekolah. Jadi pengetahuan kita tadi adalah kita tahu benda tersebut adalah salah. Tapi kalau orang ni dia ingat Muhammad tu duduk di sekolah, kemudian dia yakin pula dengan ilmu dia tadi, dengan pengetahuan dia tadi, maka itu dinamakan sebagai jahil murakkab. Wa hadza qismani 'ala Allah, kedua-dua bahagian ini adalah mustahil pada hak Allah SWT. Wa yastahilu 'alaihi aidan ma fi makna jahli, dan mustahil juga ke atas Allah dengan apa yang bersangkutan dengan makna jahil, seperti syak, zan, waham, zuhur. Ini kita dah jelaskan dulu
syak tu apa, zon tu baru hamba. Zuhul ni nisyan, lupa. Wal ghaflah wal nisyan wa kaunu ilmuhu daruriyan aw nazariyan, dan juga keadaan ilmu dia itu mustahil juga, ada daruri nazari. Ini semua sifat kita. Aw badihiyan aw ma'rifah, li anna ma'rifah tu la ma taqaddama jahla al qalbi al ulama aw kaunu yaqinan li anna yaqin ma sabata bidalil. Dan juga tidak dikatakan kepada ilmu Allah ni ma'rifah, sebab ma'rifah ni dia didahului dengan jahil. Sebab itu beza di antara ilmu dengan ma'rifah. Ilmu ni tidak, ilmu sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak didahului dengan jahil ataupun ketidaktahuan. Okey. Au kaunuhu nazarian, begitu juga mustahil ilmu Allah ni bersifat nazari dan juga kasbi. Okey. Nazari ni ma yahtaju ila tafkir, kasbi ni ma la yahtaju ila tafkir. Itu je perbezaannya. Okey, boleh hafal dulu, okeylah. Mulahazah ma'lum yashmalu al-ma'lum yashmalu wajib, mustahil wal jaiz. Okay. Maklum ini iaitu benda yang diketahui ini merangkumi wajib. Wajib ni apa? Wujud Allah SWT. Contoh. Mustahil ni apa? Wujudnya syarik Allah SWT, wujudnya sekutu Allah. Jaiz ni apa? Iaitu Allah boleh menghidupkan dan juga boleh mematikan ataupun memasukkan orang ke dalam syurga ataupun memasukkan dia ke dalam neraka. Okay, mulahazah taqabul baina ilmu wa jahl murakkab taqabul baina diddain. Okay. Jadi apa panggil, perbezaan di antara ilmu dan jahil itu adalah hubungan di antara dua benda yang bertentangan, berlawanan. Wa baina ilmi wal jahil basit min babin adamil ilmi wal malakah. Hubungan di antara ilmu dan juga jahil basit ini adalah dalam bab tidak mengetahui dan juga wal malakah. Tidak malakah ni kita kata sebagai berfikir. Okey, ketiadaan lah, ketiadaan. Wa haitsu sabata al-ilmu intafa haqiqatul jahli wal malakah fal ilmu wujudi. Maka dia kata apabila sabitnya ilmu yang bagi Allah SWT itu, maka ternafilah jahil dan juga al-malakah. Nanti saya tengok balik malakah ni apa. Okey, malakah. Fal ilmu wujudi. Ilmu ni satu benda yang wujud. Okey, muka surat 107. Wal mautu was samamu. Okey, al mautu wa yastahil alaihi ta'ala maut, hadha didul hayah. Dan mustahil ke atas Allah itu mati, iaitu yang lawan pada sifat hayah. Ini senang saja. Wa kadzalika yastahil alaihi fil ma'na al maut. Begitu juga mustahil ke atas Allah dengan maksud dan berkaitan dengan maut. Seperti antakuna hayatu ta'ala biruh, iaitu Allah hanya ada ruh. Seperti kita ada nafs, biakli, ada minum, ada makan, syurbi, naumi, tidur, sanati, apa panggil, sinnah tua, sinnah atau ghairi zalika min al-awsaf, dan selain daripada sifat-sifat yang hawani. Itu adalah semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulahazah hunaka madhhabani fil haqiqatul maut. Dia ada dua mazhab pada berkenaan dengan kematian. Awalan yaqulu al-maut ardun yaqbul hayah. Okey, yaqbul al-hayah. Dia mati ini adalah sifat yang datang selepas hidup. Fal maut ala mazhab wujudi. Jadi maut pada mazhab ini adalah satu amru yang wujudi. Sebahagian kata tak, ini adalah maut ni adalah benda adami. Macam buta. Buta tu apa? Buta tu tak adamul basar lah, tak wujud penglihatan. Dia bukan satu benda yang lain. Wasani yaqulu maut wa alamul hayah fi ma sya'nul hayah. Itu maut ini adalah ketiadaan hidup bagi sesuatu yang telah hidup. Wal maut ala hadzal mazhab adami. Jadi boleh beza antara wujudi dengan adami. Wa yastahil alaihi ta'ala as-sumum, itu dia sam'i, iaitu lawan kepada mendengar. Itu pekak lah. Wa haqiqatu sumum adamus sam'i bi kulliyati bi wujudil afati tamna'u zalika. Iaitu apa itu buta, tuli, iaitu ketiadaan pendengaran dengan secara keseluruhan dengan sebab wujudnya kecacatan yang menghalang demikian. Okey. Wal ama ni buta, kaza yastahilu alaihi. Nanti akan ada penjelasan yang lebih detail tentang dalil-dalil akli tentang perkara tersebut yang ada bab okey,
Sinnah, mengantuk, betul lah. Tak khuzu sinatun wala naum. Tak khuzu sinatun wala naum. Okey. Betul. Terima kasih. Okey, kemudian ustaz pun mengantuk lah. Okey, seperti mustahil kata Allah SWT juga okey, diddul basar buta ini adalah lawannya melihat. Wa haqiqatul adamul basar umma. Okey, wa haqiqatul umma adamul basar bi kulliyati bi wujudi afati tamna'u min zalika. Okey, hakikat buta ini adalah ketiadaan mendengar secara umum, secara keseluruhan, biwujudi afat, dengan kewujudan kecacatan yang menghalang demikian. Maka begitu juga mustahil ke atas Allah dengan apa yang berkaitan dengan makna buta tadi. Seperti maklah, ajfan, harqah, ni maksud dia rabun, rabun lah kan, kabur dan sebagainya. Okey. Okey, muka surat sebelah al-bukmu boleh habis kot ni bab mustahil ni. Boleh. Okey, last sifat bukmu wa adlal sifatun ma'nawi wadihah min hazi. Bukmu ni adalah bisu. Okey, wa yastahilu alaihi ta'ala bukmu wa diddul kalam, iaitu mustahil ke atas Allah ini bisu, iaitu lawan pada sifat kalam. Wa haqiqatul bukmi, hakikat bukmi itu adalah adamul kalami, tidak mampu berkata-kata secara keseluruhan, dengan sebab wujud afati tamna'ahu min zalika, kerana wujudnya kecacatan yang menghalang perkara tersebut. Wa kaza yastahilu Allah Ta'ala fil makna, dan juga makna-makna yang berkaitan dengan bisu tadi. Bi ayyakuna kalamu bil huruf, iaitu kalam dia itu dengan huruf, wal aswat, dengan suara, wa min ghairi dzalika min sifatil hadisah, dan berkaitan lagi dengan sifat-sifat yang hadis, macam tersusun, macam kita ni kan, tarkib dan sebagainya. Wa amma istihalatu adadun munafiyatil sifatil ma'nawiyah fa hiya wadhiyah wa yazdadu khidalauha zuhuran ba'da ilmi bi istihalati adadi ma'ani kama sayati. Jadi dikata mustahil bagi lawan-lawan sifat yang bertentangan dengan sifat maknawiyah. Kenapa? Kerana kita dah jelas dan juga kita dah faham dengan molek tentang pembahasan adad sifat ma'ani. Jadi sifat adad sifat ma'ani ni dah kita faham, maka kaunuhu sami'an basiran mutakalliman, juga begitu juga mustahil Allah SWT ni kaunuhu mustahil apa panggil bukman dan amyan dan apa lagi mautan dan juga summan. Itu maka perkara yang mustahil juga. Jadi wallahu ta'ala untuk malam ni. Ada apa-apa soalan? Jadi alhamdulillah, sifat mustahil ni benda senang lah, kita speed lah sikit. Cuma tadi bab tu yang kita beri perhatian, sebab di sana ada pertembungan di antara ahli falsafah. Okey, saya tentang pasal evolusi. Okey. Ini pasal penciptaan manusia. Dalam Al-Quran jelas bahawasanya manusia tu datang daripada Adam dan bukannya berevolusi seperti mana dakwaan teori-teori sains yang mengatakan manusia itu adanya evolusi, ataupun ada genetik daripada monyet ataupun monkey. Okey, itu je lah benda qat'iyat lah. Jadi dari sudut penciptaan manusia, contohnya ada teori sains yang mengatakan manusia itu berasal daripada monyet, dengan sebab apa? Hujah dia, kata DNA lebih kurang, organ lebih kurang, darah lebih kurang, semua lebih kurang. Maksudnya ada syibih persamaan dengan binatang. Bagi kita, ini menunjukkan bahawasanya manusia, monyet dan juga binatang lain ni datang daripada pencipta yang sama. Tetapi kita ini manusia diberikan oleh Allah SWT akal yang mana tidak diberikan kepada monyet. Monyet ada otak, kita ada otak. Otak itu adalah anggota. Tetapi akal itu adalah DNA yang lebih kurang. Lebih sebab itu adalah persamaan. Jadi sebab kita ni datang daripada pencipta yang sama, tapi
bukan bermaksud persamaan tadi kita ni adik-beradik dia. Kita ni datang daripada genetik tersebut. Itu kefahaman yang salah lah. Jelas tak? Entah lebih alim bab ni. Okey, kalau tak ada. Kalau kan daripada hujah lain. Okey, jadi teori evolusi ni boleh rujuk. Ada banyak sarjana yang tulis tentang teori evolusi. Okey, evolusi ni berlaku, tetapi tidak berlaku seperti mana yang mereka sangkakan tu. Maksudnya sesuatu sesuatu apa panggil, haiwan itu dia boleh berevolusi walaupun ambil masa beratus-ratus juta tahun, beribu-ribu tahun. Okey, walaupun ambil beribu-ribu tahun, maksudnya evolusi itu tidak sampai mengubah hakikat. Mengubah hakikat binatang menjadi berakal. Tak berlaku demikian. Evolusi ni yang kita maksudkan, yang dibolehkan oleh syarak ataupun yang diputuskan oleh akal adalah evolusi yang bersifat evolusi yang bersifat minimal. Minimal ni maksudnya yang paling minimum lah, yang tidak mengubah hakikat dia. Macam contoh, macam kita orang macam-macam jenis. Kalau orang Afrika tu kulit dia tebal sikit. Sebab apa? Sebab dia di tempat yang sejuk, panas dan sebagainya. Dia hanya berlaku minimal saja evolusi ni. Macam contoh hidung kita kenapa kembang. Mungkin sebab cuaca. Hidung mereka tinggi. Mungkin sebab faktor cuaca yang mereka duduk di tempat yang sejuk, yang bulu mereka lebih daripada bulu kita. Itu mungkin ada kaitan sikit. Dia evolusi ni hanya berlaku dalam minimal case atau kes-kes yang kecil saja, bukan mengubah taklid haqaiq. Jadi taklid haqaiq ni minal muhal. Dalam kaedah akliah, taklid al-haqaiq minal muhal, iaitu berubah hakikat sesuatu adalah daripada sesuatu yang perkara yang mustahil. Contoh, berubah kereta jadi kapal terbang. Berubah rama-rama jadi apa, relang jadi rama-rama. Itu taklid haqaiq, memang tidak ada mana-mana kecuali orang gila saja yang percayakan pada benda tersebut. Wallahu ta'ala alam. Okey, faham no? Ada soalan? Minta maaf malam ni macam tak apa nak sihat. Nanti insya-Allah malam akan datang kita akan revise balik. Jadi insya-Allah kita sambung dalam bab jaiz pada esok hari. Mudah-mudahan ada sinar. Esok bab-bab ni insya-Allah lah laju sikitlah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.